Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Andi Bernadi, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Kisah kepayahan hidup penduduk Pulau Sebatik di Tawau pernah beberapa kali kami paparkan dalam komuniti Awani. Infrastruktur asas pulau ini seperti bekalan air bersih adalah satu barang mewah bagi penduduk. Mereka hanya bergantung kepada bekalan air hujan untuk kegunaan harian. Tetapi, masalah bekalan air bersih di 7 kampung di pulau ini akan berakhir dengan pembinaan loji rawatan air laut yang dijangka dimulakan hujung tahun ini. Kira-kira 6,000 penduduk di Pulau Sebatik bakal menikmati bekalan air bersih terawat. Pulau ini akan mempunyai loji rawatan air laut untuk menampung kegunaan harian penduduk setempat. InsyaAllah dalam waktu terdekat, barangkali mungkin ya, kita akan sudah menyediakan tapak untuk pembangunan loji yang saya katakan tadi, iaitu loji air untuk sedut air masin masuk ke loji di empangan di Kampung Woles Bay. Disebabkan kita takut ya macam kejadian 2016 bila mana dalam 3 bulan tidak ada hujan kalau di Pulau Sebatik itu loji akan kering. Terdapat 7 kampung di Pulau Sebatik iaitu Kampung Bergosong Kecil, Sungai Limau, Sungai Pukul, Pisak-Pisak, Lahat-Lahat, Sungai Aji Kuning dan Sungai Melayu. Pembinaan loji ini akan dipercepat bagi membantu penduduk yang selama ini bergantung kepada air hujan untuk mendapatkan bekalan air bersih. Minggu depan mereka akan berjumpa dengan saya dan di sana saya sudah boleh tahu bila mungkin dalam ujung tahun ya mungkin dalam sebelum habis tahun ini mungkin kita sudah boleh bermula untuk membangunkan loji air masin untuk kita rawat sebagai kegunaan masyarakat kita di kawasan N60 Sebatik, insyaAllah. Sementara pembinaan loji berkenaan disambut baik penduduk setempat. Perasaan itu tentulah memang gembira bagi mewakili semua masyarakat kampung lah. Kan memang kita mengharapkan lah, memang perkara ini memang kita nantikan lah. Jadi syukur alhamdulillah dan kita ucapkan terima kasih lah kepada pihak yang berwajib sekiranya perancangan ini terlaksana. Kami selaku penduduk Pulau Sebatik ini alu-alukan kepada kerajaan agar projek air tawar agar dipercepatkan sebab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk Pulau Sebatik. Pulau Sebatik adalah pulau yang dikongsi bersama antara Malaysia dan Indonesia. Pulau ini mempunyai kawasan 433.84 km persegi dengan sebatik utara yang menjadi milik Malaysia seluas 187.23 km persegi. Sementara sebatik selatan dengan kawasan 245.1 km persegi adalah milik Indonesia. Kibar jalur gemilang adalah satu perkara wajib setiap kali tiba bulan kebangsaan. Ada juga yang hasilkan sendiri jalur gemilang dalam pelbagai bentuk dan gaya. Bagi 80 guru dan 568 murid sekolah kebangsaan Mergong, Alostar, mereka sepakat hasilkan jalur gemilang sepanjang 120 meter. Semuanya bagi menzahirkan rasa cinta kepada Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-62. Menurut guru besarnya Muhammad Syakib Muhammad Saleh, idea untuk hasilkan bendera ini tercetus awal Januari lalu hasil perbincangan dengan guru-guru di sekolah. Dan pada pertengahan Jun lalu, mereka mula membuat jalur gemilang ini melibatkan murid tahap 2 yang dibantu guru-guru. Mereka gunakan masa 1 jam bermula jam 1 tengah hari setiap hari Rabu untuk membuat jalur gemilang ini. Bendera gergasi kita yang dibuat oleh murid bersama dengan guru-guru sepanjang 120 meter yang dibuat pada setiap hari Rabu. Seminggu sekali kita ambil masa waktu core curriculum semua murid-murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 untuk buat jalur gemilang raksasa. Sasaran awal adalah untuk cipta rekod baharu sebagai bendera terpanjang. Memang kita ada cadangan lah untuk kita buat Guinness Book of Record. Tapi bila kita ukur kita punya panjang pagar kita tu hanya 120 meter saja, kita boleh lebih daripada itulah.
Kalau dia lebih daripada itu, pagar bendera kita akan melibatkan hutan ni lah. Jadi tak sesuai lah. Bagaimanapun, bagi menyiapkan projek ini bukan mudah dan ada cabarannya yang tersendiri. Cabaran tu banyak sebab semua murid kita terdiri daripada murid yang daripada golongan yang cerdik pandai hinggalah yang sederhana. Jadi untuk bagi arahan tu kita perlukan komunikasi yang baik. Selain pada tu ada tak yang bila buat tak jadi ke, bila cat tak kena line ke macam mana, ada tak bila nak bagi? Alhamdulillah setakat ni daripada kerjasama semua pihak, semua guru-guru yang ada, jadi perkara tu nampak mudah. Teknik tu mudah. Kita pada permulaan tu kita panggil semua unit uniform, guru-guru dan murid-murid, kita kumpulkan di dewan dan kita bimbing mereka melalui unit uniform dengan tunjuk cara. Bagaimanapun, usaha mereka ini dipuji oleh pejabat pendidikan daerah Kota Star dan menganggap ia perlu jadi ikutan sekolah-sekolah lain di sekitar Alustar. Melihatkan pada persediaan ini, memang saya terharu sebenarnya tengok anak penglibatan daripada anak-anak kecil sampailah kepada peringkat guru, warga SK Mergong, komuniti dia sekeliling PIBG dan di bawah kepimpinan Encik Syakib. Dan saya memang terharulah dan buat masa inilah dalam Kota Star, inilah yang yang nampak meriah. Dan ke depan kita tak tahulah, yang mungkin ada sekolah lagi yang akan buat lebih baik pada ini, tetapi setakat ini inilah yang terbaik yang kami turun dan kami beri sokongan. Biasa kalau kerja-kerja pertukangan ini sangat sinonim dengan kaum lelaki. Tetapi kalau menjenguk ke Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS di bahagian Butterworth, pasti anda terkejut kerana mereka yang sibuk bertukang adalah golongan wanita. Mereka ini sebenarnya dilatih membuat rak kayu yang menggunakan konsep do it yourself atau DIY. Rak ini boleh digunakan untuk menyimpan pelbagai barang di dapur atau dijadikan sebagai rak kasut sekaligus membantu menjimatkan wang. Kemahiran yang diajar ini bukan sahaja boleh dimanfaatkan peserta, tetapi ia juga boleh dijadikan sebagai satu sumber bagi menjana sedikit pendapatan. Program ini kita khususkan kepada suri rumah, ibu tunggal, belia wanis yang untuk kita bagi kemahiran supaya benda-benda yang kerja-kerja yang mampu dibuat, dan kalau kita nak buat pun kos dia murah. Dan satu kemahiran baru di mana kita targetkan bahawa kegunaan dapur, barang dapur, pengisian barang dapur boleh dipelbagaikan kalau kita nak buat rak ni. Ya, mudah, murah kan. Dan kita harapkan suri-suri rumah ni dia salah satunya dia boleh menjimatkan perbelanjaan dia. Malah bagi belia yang kreatif, kemahiran ini juga boleh dijadikan asas bagi membuat pelbagai barangan lain yang boleh dikomersialkan. Bagi Datin Salha Ismail, dia mempelajari kemahiran ini bagi menjimatkan sedikit wang dan membantu meringankan beban suami. Memang kerja suri rumah tangga ni memang banyak, saya tahu kan. Tapi untuk mengisikan masa sedikit untuk buat-buat perkara ni adalah jadi saya ingat memang baguslah. Sebab apa tahu? Perkara ni benda-benda yang kecil-kecil. Kalau kita nak beli pun kan, kita boleh buat sendiri ni, kita save banyak, kita membantu suami kita kan. Malah ada juga suri rumah yang mendalami kemahiran pertukangan kayu kerana tidak mahu terlalu bergantung kepada suami yang sibuk mencari rezeki. Antaranya Parmila David yang mahu membuktikan wanita juga mampu membuat kerja kayu yang biasanya dilakukan golongan lelaki. Suri rumah pun boleh buat kerja begini. Bukan lelaki saja, kita pun boleh buat. Barang dapur kita boleh buat, macam plumbing ke apa kita sendiri boleh buat kalau kita dapat belajar. Sementara Siti Nur Balkis Abdullah pula mahu memanfaatkan usia muda untuk mempelajari bidang yang diminatinya sejak kecil. Manakala produk yang dihasilkan boleh digunakan di rumah sendiri. Macam kat sini kita belajar buat rak. So bila dah tahu satu benda tu, balik nanti boleh buat macam untuk wanita dia boleh simpan perkakas dapur, buat rak sendiri kan. So jimat duit.
Selain kerja pertukangan kayu, Kemas Bagan juga merancang menyediakan kelas kemahiran pemasangan paip kepada suri rumah. Pizza memang terkenal di seluruh dunia dan makanan ini dikatakan berasal dari Itali. Setiap negara yang menerima pizza pasti akan selitkan elemen tempatan di atas makanan ini bagi menarik minat pelanggan. Begitu juga di Malaysia. Macam-macam pizza dengan sentuhan tempatan mula muncul di pasaran. Dan kalau anda yang teringin untuk merasa pizza sambal hitam atau petai, bolehlah berkunjung ke Jerantut Pahang. Sekali dengar memang pelik, tetapi sebenarnya pizza sambal hitam dan pizza sambal petai ini sangat popular di restoran Anak Dol Pizza. Ini adalah dua jenis pizza unik yang disesuaikan mengikut cita rasa penduduk setempat. Malah, dua pizza ini kini turut menarik pelanggan dari luar Pahang yang mahu mencuba keunikan rasanya. Idea untuk hasilkan pizza ini pula tercetus apabila menyedari makanan asli barat tidak begitu popular di daerah ini. Pada asalnya sebab dekat pasaran kebanyakannya pizza dia style macam Itali kan. Kebanyakan semua ada separuh orang dia suka pizza jenis macam tu dan ada setengah golongan ni apa yang saya kaji dia suka ada rasa kelainan sikit lah, macam ada rasa Melayu tu, dia tak suka yang ada rasa-rasa Itali tu kan. So yang itulah menyebabkan saya rasa saya nak cuba beri satu keunikan terhadap rasa pizza tu lah. Selain sambal hitam dan sambal petai, restoran ini juga menyediakan menu pizza lain seperti pizza daging salai dan pizza daging black pepper. Dua pizza dihasilkan sendiri bersama inti sambal tradisional masyarakat Pahang itu dan kemudian dibakar bersama keju dalam relau kayu api bagi mengekalkan keaslian rasa pizza itu. Keunikan pizza Anak Dol ni, perbezaan dia adalah roti yang sangat lembut bila dimakan dan dia punya ketahanan dia dari pagi sampai malam still lagi lembut. Memang sedap. Sebab kita kat Pahang kan, jadinya memang top lah sambal hitam Pahang ni, tempat lain tak ada. Jadi sukalah dia gabungan dengan roti dia ni memang lah. Selalu orang makan dengan nasi kan, panas-panas, tapi kita makan dengan pizza kali ni, so ada keunikan dan kelainan untuk pizza kayu api ni. Pada hari biasa, hampir 300 keping pizza dijual setiap hari. Sementara pada hujung minggu, jualan pizzanya boleh mencecah sehingga 600 keping. Selain menu pizzanya yang menarik, restoran ini juga turut memberikan pizza secara percuba kepada ibu mengandung pada setiap hari Rabu. Jadi, bagi ibu yang mengidam, bolehlah berkunjung ke restoran ini setiap hari Rabu. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan sediakan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Andi Bernadi. Assalamualaikum dan salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Andi Bernadi, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Kecanggihan teknologi saban tahun menyaksikan beberapa industri terus berkembang pesat, tidak terkecuali industri Dobi. Namun di sebalik Dobi layan diri yang tumbuh bagai cendawan, percaya atau tidak, di Ipoh Perak masih ada Dobi yang diusahakan secara tradisional. Malah ada pelanggan setia yang memilih Dobi ini kerana cuciannya lebih bersih dari menggunakan mesin. Astro Awani ke Jalan Silibin di Ipoh Perak bagi melihat dengan lebih dekat bagaimana operasi Dobi tradisional dijalankan. Pengusahanya A. Jayabalan, 72 tahun, ini kami dekati. Meskipun uzur dan mengalami masalah pendengaran, perniagaan turun-temurun sejak 50 tahun lalu masih utuh dan tidak ditelan zaman. Setiap hari, Jayabalan akan memulakan proses cucian baju pelanggan seawal jam 6 pagi sehingga 9 malam. Dia orang cakap dia punya kerja ni bersih. Lepas tu dia punya drying dengan dia punya ni iron kan, bersih, clean lah. Itu sebab dia orang datang sini. Umur dia 7 tahun, dia dah start ini kerja ni. Tolong bapa dia. Jadi dia tak pernah susah lah. Dia sudah sambung kan, ikut dia punya bapa. Jadi dia tolong sampai sekarang. Pakaian dibasuh dan diberus menggunakan tangan sebelum dimasukkan ke dalam kawah air panas menggunakan dapur kayu bagi proses membuang benda asing. Pakaian yang bersih kemudian akan disidai di ampayan.
Namun cabarannya apabila musim hujan, beliau terpaksa menunggu sehingga cuaca panas bagi menyambung proses pengeringan. Bagaimanapun, Allah bisa tegar biasa buat Jaya Balan apabila perkhidmatan dobinya itu masih mendapat tempat di kalangan pelanggan. Itu kalau dia ini semua dah roboh, dah buat baru, dia pun nak buat baru-baru punya. Banyak orang nak datang tapi dia tak nak ambil. Pasal apa? Satu hari dia boleh buat untuk 20 orang aja. Dekat 200 helai kak. Dia seorang? Dia seorang aja. Gosok pun hari yang sama juga? Sama juga. Pagi-pagi dia pergi cuci kan. Lepas tu dia jemur kain situ. Lepas tu dia ambil. Pukul 2 dah, sekarang pukul 2 dah start lah mau gosok. Jika dahulu jelasnya pelanggan ramai, namun kini hanya pelanggan tetap menghantar pakaian di situ. Malah demi kelangsungan perniagaan, harapan Jaya Balan hanya satu, agar tapak dobinya itu boleh dimilikinya. Nada yang sama dikongsi seorang lagi pengusaha dobi tradisional, K. Ilanggovati, 65 tahun. Sekarang banyak orang lah kain. Dulu ada banyak orang. Kenapa sekarang kurang? Sari, sari baju sikit-sikit, sari banyak. Kau berapa basuh? Saya pukul 9. 5 tengah. Katanya kos perkhidmatan yang dikenakan serendah RM2 mengikut jenis pakaian atau kain pelanggan. Bulan Ogos dianggap sebagai bulan keramat untuk rakyat Malaysia. Jika tarikh sambutan Hari Kebangsaan adalah pada 31 Ogos, bulan Ogos pula adalah bulan kebangsaan. Dan setiap kali tiba bulan kebangsaan, pelbagai cara digunakan untuk menzahirkan rasa cinta kepada negara. Tidak melepaskan peluang ini, ialah warga Sekolah Kebangsaan Bukit Diman, Hulu Terengganu dengan kerjasama Ngukah Walkfit untuk melancarkan sambutan bulan kebangsaan peringkat sekolah. Program dengan kerjasama pertubuhan bukan kerajaan ini dimulakan dengan aktiviti senam aerobik yang disertai seluruh warga sekolah. Ia kemudian diikuti dengan aktiviti menghasilkan jalur gemilang menggunakan cap tangan bagi membangkitkan rasa kecintaan kepada negara. Pada hari ini, sekolah dapat melakukan kerjasama bersama dengan komuniti luar iaitu Ngukah Walkfit dengan mengadakan senam aerobik dan juga program sempena pelancaran bulan kebangsaan. Melalui program seumpama ini, kita dapat memupukkan semangat kemerdekaan di kalangan murid-murid, mewujudkan kecintaan kepada negara dan mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid, guru-guru dan warga sekolah SK Bukit Diman. Lukisan jalur gemilang daripada tapak tangan ini dijangka mencecah panjang 150 meter dan melibatkan kira-kira 2,000 pelajar di daerah Hulu Terengganu. Jalur gemilang ini akan dikibarkan sempena program jelajah bukit peringkat negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Pada Walkfit Hulu Terengganu, kami datang ke Sekolah Rendah Sekolah Kebangsaan Bukit Diman ini untuk mengadakan program jalur gemilang sempena kemerdekaan. Di sini juga kami ada mengadakan senam aerobik bersama pelajar Sekolah Bukit Diman dan cikgu untuk merapatkan puas sesama kami untuk menanamkan cinta kepada negara. Saya harap program ini dapat memupukkan semangat semua pelajar Sekolah Bukit Diman bila berada di luar sekolah nanti dapat merapatkan puas sesama masyarakat, merapatkan harmonian dan kemerdekaan dalam diri masing-masing. Untuk masa hadapan mereka semualah nanti. Gimik pelancaran bulan kebangsaan dimulakan dengan Guru Besar Suhaimi Said menurunkan cap tangan dan diikuti warga sekolah yang lain. Bersama komuniti WAR, sebenarnya pelancaran bulan kemerdekaan dapat memupuk semangat cintakan negara, merapatkan hubungan silaturahim antara guru, murid dan warga lain. Semangat kecintaan negara ini memang wajar dipupuk sejak dari kecil agar generasi akan datang terus kekal menjadikan Malaysia sebagai negara yang dicintai dalam suasana aman dan harmoni. Pasar Karat adalah gelaran yang diberikan untuk kawasan bagi menjual barangan terpakai dan antik. Kebanyakan bandar utama di negara ini akan ada lokasi tertentu yang jadi tempat peniaga barangan terpakai berkumpul dan menjual barangan mereka. Kalau di Pulau Pinang, Rock Walk jadi tumpuan penggemar barangan terpakai dan antik. Tetapi mungkin tidak ramai yang tahu, Alor Setar juga ada pasar karatnya sendiri
dan dikatakan lebih besar dan mempunyai pelbagai jenis barang. Pasar Karat Alor ini terletak di Kampung Berjaya. Pasar ini dibuka setiap hari Jumaat dari jam 7 pagi hingga 12 tengah hari. Bagaimanapun konsepnya adalah bercampur dengan penjual barangan keperluan lain. Tetapi ada bahagian khusus yang menjual pelbagai barangan lama seperti duit lama, lencana lama, botol lama, tembikar, barangan elektrik dan macam-macam lagi. Di sini kemahiran untuk berunding sangat penting bagi mendapatkan harga yang terbaik. Ni dia banyak barang-barang antik dan banyak benda-benda yang kita boleh dapatlah di sini mengenai barang-barang antik. Harga dia pun berpatutan dan mudah kita pilih. Maknanya nak beli ikan pun mudah, nak beli barang antik semua. Maknanya senang lah. Ya. Hari ini abang mungkin boleh pilih kain ni. Kain ni kita tengok dia menarik. Corak-corak dia pun corak tradisional. Tapi harganya yang menarik iaitu satu dengan harga RM10. Ya. Ada juga penduduk setempat yang pasti berkunjung ke pasar Karat ini untuk mendapatkan pelbagai barangan sukar ditemui. Apa saya minat main pasar Karat, barang murah, harga pun murah, orang ramai. Yang berkenan baju ke, bedak ke, anak makeup ke, yang tu lah ke batik ke. Yang tu lah saya minat beli pun. Ini murah lagi. Setiap hari Jumaat duduk main sini je lah, tapi mana pun. Saya datang sini lah untuk beli barang rumah ataupun dari pakaian di sini lah saya datang. Macam baju, seluar atau tudung. Beli untuk pakai Untuk pakai saya tak niaga untuk kegunaan sendiri. Sebab dia pun ada kebaikan dia juga untuk saya. Tak membazir lah. Kalau nak beli yang baru tu lebih kurang juga sama. Harga dia murah. Sementara bagi peniaga pula, mereka lihat ini sebagai satu peluang untuk menambah pendapatan pada hujung minggu. Tak nak saya berniaga sini yang senang sebab mudah dekat dengan rumah. Time hari Jumaat. Dalam pukul 10 pagi sampai 12 Ada 3 turn lah. Time pukul berapa orang ramai? Orang ramai pada pukul 9.30 sampai 11.30. Sebab sini ada pelanggan ramai ya. Pasar ini juga bukan hanya jadi tumpuan penduduk setempat, malah turut dikunjungi pelancong dari dalam dan luar negara. Hutan pelanggan je. Pelanggan kalau ada hari kecutian biasa tu orang ramai dari luar merata. Tu kan dari seluruh Malaysia, dengan Thailand ada, dari luar negara Hong Kong ada, kat Taiwan ada. Sekarang barang-barang semua ni kebanyakan semua barang antik, barang second hand, barang orang kata apa ni pasar karat lah. Terdapat lebih 600 peniaga pasar Karat Alor dan juga dikenali sebagai pasar sehari yang menjual pelbagai jenis barangan. Yayasan Nur Jauhar adalah antara pertubuhan yang aktif menganjurkan pelbagai aktiviti amal di Sabah. Sejak ditubuhkan pada 2012, ribuan golongan asnaf serta Badan Kebajikan Berjaya dibantu melalui yayasan ini. Yang terbaru, Yayasan Nur Jauhar membantu 150 orang asnaf dalam Dewan Undangan Negeri Balung, Tawau melalui program Siara Kasih. Program itu merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Yayasan Nur Jauhar bagi membantu golongan kurang kemampuan dan fakir miskin. Sejak ditubuhkan, jumlah sumbangan yang telah kita berikan telah mencecah hampir kepada 2,000 lebih orang dan termasuk juga badan-badan kebajikan. Antara golongan-golongan yang menerima sumbangan adalah terdiri daripada orang yang kurang berupaya dan berhak mendapatkan bantuan seperti golongan fakir miskin, ibu-ibu tunggal, golongan mualaf dan tidak lupa juga badan-badan amal, masjid-masjid dan juga rumah-rumah anak yatim. Alhamdulillah pada masa yang sama mengajak lebih ramai pihak tampil membantu golongan yang memerlukan walau hanya dengan RM1. Menurutnya, walaupun sedikit tetapi RM1 itu amat bermakna bagi mereka yang memerlukan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru hadirin hadirat sekalian dan juga diri saya sendiri untuk membantu mereka yang susah dan kurang berupaya.
Kepada yang berkemampuan, janganlah kita abaikan mereka yang kurang bernasib baik daripada kita. Janganlah berasa kedekut untuk bersedekah walaupun cuma wang RM1. Kerana sesungguhnya wang RM1 itu terdapat orang yang lebih memerlukannya daripada kita. Hadir sama pada majlis ini untuk menyampaikan bantuan adalah penasihat Yayasan Nur Jauhar iaitu Tuh Puan Dr. Nurlidah RM Jasni. Kesemua asnaf yang terpilih diberikan barangan keperluan harian bagi membantu meringankan beban mereka. Salah seorang penerima, Dahalia Kaluman yang merupakan orang kurang upaya, turut luahkan rasa syukur dengan sedikit bantuan yang diterimanya. Guna apa sumbangan ini boleh guna untuk apa? Daripada 150 penerima bantuan kali ini, 115 merupakan golongan asnaf, 20 anak yatim, 12 mualaf dan 3 orang kurang upaya daripada beberapa kampung di sekitar Balong. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Andi Bernadi. Jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Andi Bernadi, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Penternakan landak adalah antara bidang yang belum diteroka sepenuhnya oleh penduduk di negara ini. Landak terutamanya landak raya sebenarnya mempunyai nilai komersial yang tinggi. Bermula dari daging sehinggalah kepada durinya, semua ini ada nilainya. Antara pusat penternakan dan senchuri landak yang ada kini ialah di Kampung Tala, Sik, Kedah. Mazi Abdul Hamid, 44 tahun, membuka pusat ini yang juga dikenali sebagai Zoo Mini Kampung Tala sejak 6 tahun lepas. Ia mampu menempatkan lebih 100 ekor landak raya pada satu-satu masa. Semuanya bermula kerana minat dan akhirnya pusat penternakannya itu dipanggil Zoo Mini serta sering dikunjungi pelajar sekolah terutama pada musim cuti sekolah. Selain daging yang mampu mencecah harga sehingga RM150 sekilogram, produk landak lain yang dapat permintaan ialah minyak serta ekstrak durinya yang digunakan untuk perubatan tradisional. Saya mula menternak landak ni sejak 6 tahun yang lalu dengan permulaan 3 ekor lah. Dan asalnya kita ternak ni secara hobi. Tapi apabila kita melihat landak ni dia ada satu keunikan yang tak terdapat pada haiwan lain dan dia menarik minat ramai orang, maka timbullah idea untuk kita ternak secara besar-besaran lah, secara komersial. Lah ni apa tu buat minyak lah apa semua kan apa ni. Okey, sekarang ni setelah 6 tahun kita kaji tentang apa nama ni, ciri-ciri landak ni, kelebihan dia kan. Maka sekarang ni kita telah berjaya menghasilkan beberapa produk yang khusus boleh digunakan untuk perubatan secara tradisional lah. Antara lain kita telah berjaya menghasilkan minyak landak yang pertama di Malaysia. Dan selain daripada itu juga duri-duri ataupun bulu-bulu dia yang tajam ni juga digunakan untuk tujuan perubatan dan juga cenderamata. Kita hasilkan secara eksklusif lah yang pertama di Malaysia. Bagaimanapun perlu diingat untuk membela landak, penternak perlu dapatkan lesen dari Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Mahazir juga mengalung-alungkan pengunjung untuk melawat zoo mininya yang dibuka setiap hari kecuali Jumaat. Sambutan yang kita terima di pusat sentuari ini sangat di luar jangkaan lah. Hampir setiap hari kita akan menerima lawatan daripada pengunjung-pengunjung. Dan apa yang menariknya, kita tidak mengenakan apa-apa bayaran lah untuk mereka masuk ke sini. Kerana tujuan kita ialah untuk mendidik orang ramai supaya sayang dan memahami nilai-nilai sebenar yang apa dia landak raya ni dan apa dia punya orang kata apa ciri-ciri dia dan paling penting kita nak supaya landak ni terus terpelihara lah kerana dia merupakan haiwan prasejarah
yang masih hidup sampai sekarang, tapi kalau kita tak jaga, kita tak sayang dia, memang landak akan pupus dalam masa beberapa tahun lagi. Landak ni bahaya tak? Okey, landak sebenarnya tak memanah. Sepanjang 6 tahun kami mengusahakan landak ni, belum pernah kami melihat dia memanah lah. Dan landak adalah haiwan yang mudah jinak, yang mudah kita latih dia. Sebagaimana haiwan-haiwan yang lain juga lah. Yang kata tembak apa semua tu bukanlah. Yang tu kalau saya tak pastilah, tapi setakat yang kami tengok ni landak tak pernah manah lagi dah. Itulah. Berapa ekor? Setakat ni kami ada lebih kurang 1 ekor lebih, dan saya ingat kalau ada rezeki kita target sampai ke 2 ekor lebih lah. Mahathir juga mempelawa lebih ramai individu melibatkan diri dalam penternakan landak kerana ia mampu menjana pendapatan lumayan. Sedakah anda bahawa rakyat Malaysia membazir hampir 16,000 tan makanan pada setiap hari? Dan makanan ini sebenarnya masih berguna untuk mereka yang memerlukan. Dari sinilah Susan Mooney dapat idea untuk menyelamatkan makanan yang tidak terjual di pasar raya. Susan bermula dengan meminta bantuan ibu bapa di sekolah, anak-anaknya dan seterusnya menubuhkan The Lost Foods Project. Bermula dengan hanya 10 sukarelawan, projek ini kini mempunyai hampir 700 sukarelawan berdaftar serta 150 sukarelawan yang aktif. Menurut Presiden The Lost Foods Project, Angela Shin Sharp, sehingga kini terdapat beberapa organisasi yang bekerjasama dengan The Lost Foods Project. Sumbangan yang dibuat oleh organisasi terlibat pula tidak hanya terbatas kepada makanan. Sebaliknya, ia juga melibatkan pelbagai barangan lain termasuk barangan penjagaan diri. How we secure this kind of collection is because we have contract in place with this organisation, like Procter & Gamble, like Nestle, like Dutch Lady, so Unilever. So it's quite important because these partners are working with us, and we are very grateful for them for what they have given to us. Like sometimes during food, like even P&G, they give washing detergent as well. Toothbrush and toothpaste. We think very simple items, but these families don't even have proper stuff to do their own laundry and personal care. The Lost Food Project juga akan mengumpul sebuah makanan yang tidak habis dijual daripada pemborong dan peniaga. Makanan ini kemudiannya akan disalurkan kepada pertubuhan amal serta penduduk terpilih di projek perumahan rakyat Lembah Pantai serta Gombak. Antara jenis makanan yang disalur ialah susu tepung, sayur-sayuran seperti bayam, labu, cili dan juga buah-buahan seperti strawberry ataupun raspberry. This is where we for the charities around town and Selangor. And Mondays and Fridays we'll go to the PPR. Mondays PPR will go to Gombak. Okay, over there we had about 42,000 kind of families, kind of thing, And then and on Friday we will send it to Lembah Pantai in KL. This in Lembah Pantai one is very massive. Lost Foods Project bagaimanapun akan mengawal kualiti setiap makanan sebelum diagikan. Mereka juga beri keutamaan kepada makanan berkhasiat dan diet seimbang ketika menyalurkan bantuan kepada penerima. Sejak memulakan operasi pada 2016, Lost Foods Project sudah berjaya menyelamatkan hampir 1 juta kilogram makanan daripada dibuang di tapak pelupusan sampah. Kalau tanya generasi sekarang pasal main guli, kundah-kundi, baling selipar atau congkak, agaknya berapa ramai lagi yang kenal permainan tradisional ini. Ini semua permainan tradisi yang semakin dilupakan, malah tidak mustahil jika dikatakan hampir tiada lagi yang memainkannya. Semuanya kerana kemunculan pelbagai gadget pintar sesuai dengan perubahan masa. Bagaimanapun, Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud II Basut ambil inisiatif untuk hidupkan kembali permainan yang hampir pupus ini. Sekolah ini memperkenalkan kembali permainan congkak dalam kalangan murid dan guru-guru sekolah. Malah semua warga sekolah digalakkan berkunjung ke pusat sumber sekolah setiap kali waktu rehat atau lapang untuk bermain congkak. Langkah ini bukan sahaja menarik warga sekolah, malah guru praktikum juga menunjukkan minat mendalam terhadap permainan tradisional ini. Permainan congkak ini amatlah memberikan kelebihan kepada
Terutama pelajar zaman sekarang untuk bermain kerana congkak ini dapat mengeratkan silaturahim antara kawan. Dan juga permainan congkak ini merupakan permainan tradisi yang patut dikekalkan. Permainan congkak ini merupakan permainan yang dapat mencerdaskan minda lagi dengan membuat strategi untuk melawan pihak lawan untuk menang. Permainan congkak dipercayai berasal dari Timur Tengah yang dibawa bersama pelbagai barangan dagangan. Nama congkak diberikan kerana pada asalnya permainan ini menggunakan kulit kerang atau congkak. Ada juga yang memainkannya menggunakan biji getah atau anak batu sebagai buah. Kini congkak biasanya menggunakan biji guli sebagai buah. Bagi saya, permainan congkak ni adalah sangat bermanfaat kerana kita boleh bermain congkak ni pada bila-bila masa saja. Dan kita boleh bermain bersama kawan-kawan kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga, dan ini akan merapatkan silaturahim antara kita dengan pemain yang kita main. Jadi jelaslah bahawa permainan congkak ini banyak mendatangkan manfaat kepada kita. Selain mengeratkan silaturahim dalam komuniti setempat, congkak juga boleh dimainkan tanpa mengira jantina. Untuk permainan congkak ni, dia merupakan permainan tradisional kita yang dia mempunyai pelbagai sejarah. Selain itu, permainan congkak ni dia boleh dimainkan tanpa mengira jantina. Sama ada lelaki dewasa, lelaki kanak-kanak, perempuan dewasa ataupun perempuan kanak-kanak. Selain merehatkan minda, congkak juga sebenarnya memerlukan kemahiran matematik bagi memastikan setiap buah berjaya dimasukkan ke rumah atau lubang utama. Bagaimanapun, jika tiada usaha dilakukan, permainan ini akhirnya akan dilupakan oleh generasi akan datang. Bergelar Raja Sehari adalah sesuatu yang akan sentiasa tersimpan kemas dalam lipatan memori setiap pasangan. Kehadiran sanak saudara, rakan-rakan dan tetamu jemputan akan memeriahkan lagi majlis. Bayangkan pula kalau 5 pasangan dikahwinkan serentak. Pasti riuhnya akan berlipat kali ganda dan ia akan kekal dalam kenangan setiap pasangan yang diraikan. Majlis Kahwin Perdana 2.0 2019 di Kampung Aman, Kepala Batas baru-baru ini meraikan 5 pasangan secara serentak. Pasangan yang diraikan ialah Ainur Nadwa Ahmad Rizwan dan Muhammad Azwan Muhammad Nayan, Muhammad Yusof Marzuki dan Yusairah Muhammad Idrus, Nur Alifah Fitriah Jala dan Muhammad Syafiq Sabidin. 2 lagi pasangan, Siti Rahayu Muhammad Hussein dan Rahmat Raihan Saleh serta Muhammad Amin Syahidan dan Siti Nur Faizah Muhammad Yunus. Majlis ini dianjurkan surau As-Solihin dan sumbangan lain melibatkan penduduk, keluarga pengantin, saudara mara serta orang ramai. Semua ini dianjurkan bagi membantu menjimatkan kos serta mampu meningkatkan kerjasama dalam kalangan penduduk. Setiap pasangan hanya perlu menyediakan RM3,000 dan selebihnya akan diuruskan penganjur. 2 tahun lepas kita timbul idea why not kita buat satu kenduri yang sempena Hari Raya Korban, tapi kita buat untuk meraihkan pengantin-pengantin, terutama dengan kos sara hidup yang tinggi sekarang ni. Kita boleh membantu pasangan-pasangan pengantin untuk mengadakan kenduri perdana, Seramai 6,000 tetamu dijemput sempena majlis kahwin perdana ini, sementara semua makanan disediakan penduduk kampung secara gotong royong. Kalau kata nak buat kenduri satu rumah pun mau lebih daripada 10,000 lah kan, dengan kos tu. Jadi dengan cara ni mudah-mudah pun dapat berhimpun ramai-ramai. Cuti pun kita boleh tetap dah. Kalau nak ambil cuti tahun depan pun kita tahu dah kalau raya haji, hari berikutnya tu kira memang nak buat kenduri. Sementara bagi pengantin yang diraikan, usaha ini dianggap sesuatu yang murni kerana ia mampu menjimatkan kos dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini. Saya rasa langkah positif lah untuk memudahkan pasangan-pasangan muda untuk berkahwin macam kami ni. Daripada segi costing kan, macam kita tahu sekarang ekonomi pun agak kita sukat lah bagi orang muda kan. Jadi untuk mudahlah untuk orang muda macam kami ni untuk mendirikan rumah tangga dengan adanya kenduri macam ni. Surau As-Solihin merancang program sama tahun depan dan akan menarik lebih ramai pasangan termasuk dari karya lain. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Andi Bernadi. Assalamualaikum dan salam hormat.